Allah ya Allah, 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 Allah ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah dan dipilih oleh Allah pada malam ini, marilah sama-sama kita memulakan pengajian ilmu kita pada malam ini dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dirahmati dan diberkati oleh Allah sepanjang kita bersama-sama pada malam ini insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin, asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma ij'alna min 'ulama'il 'amilin, Allahumma ij'alna minal mukhlasin, Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim birahmatika ya arhamar rahimin. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin ya rabbal alamin. Amin. Muslimin muslimat yang dirahmati dan dipilih oleh Allah, marilah sama-sama kita terus mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala buat selama-lamanya atas setiap nikmat ketaatan yang kita dapat sama-sama lakukan. Semuanya adalah milik Allah, semuanya adalah pemberian anugerah daripada Allah. Maka mudah-mudahan dengan sifat syukur ini Allah beri kita ganjaran pahala atas ucapan syukur ini, dan mudah-mudahan Allah bertambah kasih sayang dan redha-Nya kepada kita kerana kita ni hamba-hamba yang sentiasa bersyukur. Dan mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa taala mengikat nikmat yang ada pada kita pada saat ini, khasnya nikmat ketaatan, nikmat keimanan, nikmat dalam majlis ilmu, dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah tambah lagi nikmat kebaikan kita yang sedang Allah beri ini. Nikmat ilmu Allah tambah lagi tuan-tuan, nikmat ketaatan Allah tambah lagi insya-Allah tuan-tuan ya. Baik, jadi pada malam ini kita akan menyambung pengajian tauhid tuan-tuan ya. Jadi pengajian yang membicarakan untuk kita punya hati ni sentiasa kembali memandang Allah, mengesakan Allah dalam setiap apa yang kita lakukan, dalam apa yang kita sedang lihat dan sebagainya tuan-tuan. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita sambung mengenai dengan qada dan qadar tuan-tuan ya.
yang hari tu kita tak habis sebut mengenai dengan 4 perkara yang datang daripada Allah, tuan-tuan ni. Baik, hari tu kita sebut dah 4 perkara yang datang daripada Allah ni. Yang pertama adalah bila Allah mentakdirkan sesuatu perkara dalam kehidupan manusia, maka setiap seseorang itu tidak dapat lari daripada 4 perkara takdir ini. Maknanya semua manusia dia akan berada dalam 4 perkara ni. Maknanya kita hidup kat dunia ni, daripada kita hidup sehari-hari ni sampai kita mati, kita akan hidup dalam 4 perkara ni. Tidak ada perkara yang lain yang berlaku dalam kehidupan kita, tuan-tuan ni. Jadi maknanya takdir Allah Subhanahu Wa Taala ni, yang pertama sama ada ditakdirkan kita dalam ketaatan. Yang tu kita dah bicara pada pertemuan kita yang lepas ya. Sama ada dalam ketaatan ataupun ditakdirkan kita jatuh ke atas dosa dan maksiat. Kemudian yang ketiga, sama ada kita ni diberikan nikmat oleh Allah. Dan yang keempat, kita ni diberi ujian oleh Allah. Inilah 4 takdir yang kita semua manusia ni, tak kiralah Islam ke kafir ke, tuan-tuan nak, kita ni memang akan duduk dalam 4 perkara ni sampai ke mati, tuan-tuan ya. Baik, jadi tuan-tuan, kita sebagai hamba ni kena faham 4 perkara ni datangnya, bermulanya daripada Allah nah. Kalau kita kata pensel ni, tuan-tuan nak, kalau kita nak menulis, tuan-tuan nak, kalau kita tulis bismillah dengan pensel, kita tulis bismillahirrahmanirrahim, tuan-tuan nak, bismillah ni bermula dengan apa? Tuan-tuan tak, dan kita tasawuf lama-lama dia sebut perkara ni ya. Jadi kalau kita nak tulis bismillah ni, bismillah dia bermula dengan apa? Bermula dengan titik. Tuan-tuan tak, maknanya selagi mana pensel ni kan, kalau kertas, kalau pensel ni, selagi mana pensel ni tak diletakkan di atas kertas tu, lagi tu tak ada kesan atas kertas tu. Jadi kalau kita tengok tulisan tengok tulisan bismillah ni kan, tengok tulisan tu bermula dengan apa? Bermula dengan titik pensel tu. Pensel tu letak je atas kertas, tak ada titik kan? Titik itulah permulaan bismillah. Maknanya bila pensel tu sudah diletak di atas kertas, dengan pensel tadi tu letak je bermula satu titik, dan ditarik titik tu menjadi huruf ba, sin dan sebagainya. Jadi maknanya tuan-tuan, kita kena faham setiap apa yang sedang kita lakukan ni, titik permulaan kita adalah Allah. Maknanya 4 takdir ini, kalau Allah SWT tidak menentukan kepada kita, dia takkan jadi apa-apa. Maknanya pensel tadi, tuan-tuan, kalaulah tidak bermula tulisan bismillah, takkan ada perkataan bismillah pada kertas tadi. Maka sudah pasti ada yang menulisnya, ada yang memulakan tulisan itu. Maka kita dalam kita memahami ketentuan hidup kita ni, Allah lah segala-galanya pemula, ataupun Allah lah yang terdahulu daripada kita, tuan-tuan ni. Sebab itulah dalam Al-Quran itu Allah menyebutkan kepada kita tentang nama-nama dia. Apa kata Allah? Huwal awwalu, huwal akhiru, huwal zahiru, huwal batin. Itu adalah nama-nama Allah nah. Dialah Allah yang maha awal. Maksud maha awal, huwal awwalu nah. Dialah Allah yang bersifat ataupun yang bernama Al-Awwal. Maksud Al-Awwal, maksudnya sebelum nak berlaku apa-apa ni, dialah Allah yang paling awal yang menentukan segala-gala nak jadi apa. Dialah yang paling awal sebelum ada kehendak-kehendak manusia. Itu dipanggil huwal awal. Huwal akhir, dan dialah yang terakhir. Maksud dia tu dua maksud. Yang terakhir maksudnya Allah lah yang menentukan permulaan, dialah yang menentukan akhirnya. Allah dah tahu dah akhir nak jadi apa. Maknanya kita ni akhir tak tahu, tapi Allah dah tahu sampai ke hujung dah. Itu dua maksud. Maksudnya Allah tahu perbuatan kita ni bagaimana akhirnya. Dan maksud akhir itu esok dunia dah kiamat, dah tak ada apa-apa, dialah yang akhir, yang maha hidup kekal abadi. Habis semua manusia tak ada dah. Huwal akhir. Huwal zahir, dialah yang paling zahir. Apa maksud paling zahir, tuan-tuan? Maksudnya kalau kita tengok alam ni, sebenarnya semua alam ni kita melihat kepada Allah lah yang menzahirkan kuasa dia, atau huwal zahir. Kita kadang-kadang tengok makhluk yang tolong kita, tak nampak sebenarnya Allah lah yang menzahirkan sifat kasih sayangnya kepada makhluk. Huwal zahir tu, dia yang menzahirkan alam ni, dia yang menzahirkan kasih sayang dalam hati makhluk-makhluk, dia yang menzahirkan rezekinya kepada sekalian hamba dia. Huwal zahir. Huwal batin. Huwal batin ni dia yang tidak nampak. Maknanya Allah ni memang maknanya Tuhan kita yang kita tak nampak zat keadaan diri dia, itu dia panggil huwal batin, tuan-tuan ni. Kita hanya akan dapat melihat Allah di akhirat kelak. Baik, tuan-tuan, jadi maknanya kita kena yakin apa yang sedang berlaku kepada kita ni, permulaan kita adalah Allah. Termasuklah kita sedang melakukan ketaatan pada saat ini, Allah lah yang menentukan kita boleh melakukan kebaikan. Baik, tuan-tuan ya. Jadi tentang ketaatan ni kita sebut dah. Maknanya yang sedang kita buat ni dipanggil ketaatan, datangnya daripada Allah,
maka kita sebagai hamba, macam mana kita nak menyambut perkara ni. Itu saya dah sebut sebelum ni, tuan-tuan. Kita ulang sikit, tuan-tuan. Maknanya bila kita nampak ketaatan ni daripada Allah sebagai hamba, kita nampak pertama syukur kepada Allah. Ya Allah, ketaatan ni kau yang beri. Jadi jangan ada sombong, jangan ada bangga. Jangan kita rasa ni kepandaian aku, ni usaha ikhtiar aku semata-mata. Memang kita usaha ikhtiar kita yang buat, tetapi usaha ikhtiar kita ni bermula juga dengan Allah yang beri kekuatan untuk kita berusaha ikhtiar. Hakikatnya, kita boleh melakukan itu ini pun yang menggerakkan kita tetap Allah. Kita tak boleh lepaskan diri kita daripada Allah. Maksudnya, kita tak boleh kata, kita Allah. Tak boleh. Maksudnya kita ni nak bergerak, Allah lah yang menggerakkan kita, baru kita boleh bergerak. Tak boleh kita kata semayang ni akulah Allah lah. Tak. Manusia ataupun hamba dengan Allah ni tak pernah berpisah. Apa yang tak pernah berpisah? Pertolongan dia. Tuan-tuan nak. Bahkan kalau disebut oleh ulama-ulama tasawuf, Allah ni dia terus memberikan anugerahnya kepada kita non-stop. Tuan-tuan. Jantung tuan-tuan ni yang sedang berdegup ni, adakah tuan-tuan yang gerakkan? Tuan-tuan nak? Ni jantung hati kita ni, duk ni. Tuan-tuan, adakah semula jadi? Tak boleh. Dalam tauhid tidak ada istilah semula jadi. Semula jadi ni maksudnya apa? Jadi dengan sendiri. Mana boleh? Kita orang Islam tak boleh i'tikad gitu, tuan-tuan ya. Macam mana pokok ni boleh tumbuh yang semula jadi? Itu i'tikad orang-orang etis, tuan-tuan ya. Etis ni apa? Orang-orang yang tak percayakan kepada Tuhan. Tu etis. Etis ni orang-orang yang tidak percaya ada Allah, ada Tuhan yang mentadbir alam. Tu orang etis. Orang etis ni dia percaya alam ni tak ada Tuhan. Maksudnya alam ni semata-mata makhluk itu sendiri masing-masing. Kalau terjadi perkara ni memang semula jadi dia macam tu. Kalau kita manusia ni semula jadi kita macam ni lah. Tuan-tuan tak? Ni perkara yang tidak boleh dipegang oleh orang Islam. Tak boleh. Orang Islam dia kena yakin tak ada suatu perkara berlaku di alam ni semula jadi kebetulan ataupun berlaku dengan sendiri. Tak. Semuanya dalam kehendak Allah. Tuan-tuan begitu lah. Jadi tuan-tuan matalah sekalian, maksudnya siapa yang menggerakkan hati kita dudak setiap saat ni, tuan-tuan tak? Bukan kita gerakkan. Maka Allah lah yang menggerakkan. Nak cerita apa? Nak ceritanya kita ni dengan Allah ni non-stop. Tak pernah berpisah. Maknanya kita punya jantung, kita punya darah, kita punya buah pinggang, proses ni semuanya Allah tak pernah meninggalkan kita. Bukan saya seorang. Seluruh makhluk di alam pada hari ni. Yang dalam kubur, yang alam jin, yang alam langit, yang malaikat, yang manusia, yang binatang, semua ni Allah yang sedang mentadbir, menguruskan. Tuan-tuan tengok kucing berjalan. Dia bukan berjalan dengan kucing Allah. Tak. Allah jugalah yang memperjalankan kucing itu. Lautan, ombak gelora, tuan-tuan tak? Sebab ni orang ni kalau dia perhati alam ni, dia akan nampak kebesaran kekuasaan Allah pada semua penglihatan dia. Dia tengok apa pun, dia akan nampak ni semua adalah Allah Subhanahu Wa Taala yang mentadbir, yang mengurusnya. Maha kuasanya Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, setiap makhluk ni hakikatnya sebesar darah sesaat pun tidak terlepas daripada Allah. Semua ni dalam pentadbiran Allah yang menggerakkan, yang mendiamkan, yang memberikan segala-galanya. Itu dipanggil semua datang daripada Allah. Baik tuan-tuan, bila datang daripada Allah, kita sebagai hamba ni ataupun makhluk Allah yang ditaklifkan. Apa maksud ditaklifkan? Maksudnya kita ni manusia dan jin, makhluk lain tak ada, tuan-tuan ya. Kita ni dipilih oleh Allah sebagai makhluk manusia yang ditaklifkan oleh Allah untuk bertanggungjawab sebagai hamba yang menjadi khalifah, yang akan disoal balik oleh Allah atas perbuatan kita. Maka kita sebagai hamba ni tuan-tuan yang ditaklifkan ini perlulah menghidupkan kehambaan kita dalam keadaan kita berhubung dengan takdir-takdir Tuhan. Saya ulang balik tuan-tuan. Kita sebagai hamba Allah yang ditaklifkan, ada dosa, ada pahala, ada syurga, ada neraka ni kita manusia dengan jin je. Kita tak cerita pasal matahari, bangunan, bumi, sebab mereka ni tak ditanya oleh Allah tuan-tuan. Mana kata kalau mereka ni bergaduh, kucing ke, anjing ke, kan? Binatang-binatang mereka ni bergaduh ke, putus silaturahim ke, apa semua, mereka esok tak ada syurga, tak ada neraka, tak ada masalah tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan orang kafir ni tuan-tuan, bila mana mereka bangkit di akhirat kelak, mereka tengok neraka menjulang-julang apinya tuan-tuan. Mereka melihat bagaimana kuasanya Allah, benarnya kata-kata Nabi yang mereka dustakan dekat dunia hari tu, orang kafir tuan-tuan. Mereka tengok semua apa yang berlaku dekat akhirat ni. Pernah dah Nabi bagi tahu kami, orang Yahudi ke, orang Kristian ke, mendustakan Nabi Muhammad, mendustakan orang Islam dan sebagainya tuan-tuan. Esok dah tengok dah ada api neraka, dah bangkit di padang mahsyar, dah teringat balik dah peringatan-peringatan yang Nabi sebut. Apa kata mereka dalam Al-Quran? Kata mereka, yaqulu
Ya laitani kuntu turaba, kata mereka. Tuan-tuan ya. Maknanya manusia-manusia ini bukan setakat orang kafir. Itu Allah sebut dalam Quran ni, wa yaqulul kafir, telah berkatalah orang kafir, ya laitani, alangkah celakanya aku pada hari ini. Maknanya celakanya aku hari itu kat dunia, dustakan nabi-nabi aku, tak ikut perintah-perintah nabi-nabi, tak mendengar arahan-arahan orang-orang yang membawa kepada kebenaran. Tuan-tuan nak, maksudnya kita ni mengabaikan peringatan-peringatan daripada Allah. Hari ni celaka, kata mereka tak. Dan apa kata mereka? Kuntu turaba, alangkah baiknya aku ni kalau jadi tanah. Ni semua orang yang ingkar kepada Allah ni, yang banyak buat dosa ni, bila bangkit di akhirat, kalau nampak dah neraka nak bakar diri mereka, orang kafir pun dah menyesal. Apa kata mereka? Alangkah baiknya hari ni aku jadi tanah lah. Tuan-tuan tak? Sebab apa nak jadi tanah? Sebab tanah ni kalau jadi tak perlu nak dihisap, maknanya dosa, pahala. Alangkah baiknya hari ni biar aku jadi tanah buat selama-lamanya. Jangan dibangkit pada hari ni. Tapi tuan-tuan, kita ni manusia. Sebab tuan-tuan kita kena ingat, kita ni manusia, kita ni akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah semula. Dan setiap perbuatan kita, wala sabala zarrah pun akan ditanya oleh Allah. Setiap penglihatan mata kita, setiap percakapan kita, setiap bisikan hati kita, semuanya tak pernah dilalaikan oleh Allah. Tuan-tuan ya. Kita ni maknanya kena beringat, setiap perbuatan aku ni ada balasan daripada Allah. Aku bukan tanah, aku bukan binatang. Sebab tu orang-orang yang bila balik akhirat esok tak sanggup dah nak tengok balasan Allah. Ya Allah, alangkah baiknya kalau aku ni jadi tanah buat selama-lamanya, tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan, kita sebagai hamba Allah yang ditaklifkan, ada syariat, ada dosa, ada pahala, ada syurga, ada neraka. Kita sebagai hamba kena hidupkan kehambaan kita dalam menghadapi takdir-takdir Tuhan. Tuan-tuan ya. Itu saya nak sebut dengan tuan-tuan ya. Poinnya, kita sebagai hamba yang ada pahala, ada dosa ni, kena hidupkan kehambaan kita dalam kita melalui takdir-takdir Allah. Baik. Takdir Allah yang berbentuk ketaatan atas diri kita, apa sifat kehambaan yang kita kena ada? Kita kena bersyukur. Jangan kita hidupkan nikmat yang ada pada kita ni dengan kita sombong dan sebagainya. Na'udzubillah. Maksudnya kita ni bila bersyukur, ada pahala balasan daripada Allah. Itu saya sebut dengan tuan-tuan tadi. Maksudnya kita ni kena hidupkan kehambaan kita dalam menerima takdir Tuhan. Bila Allah takdirkan kita boleh taat, alhamdulillah ya Allah. Takdir aku boleh buat taat ni kurniaan kau ya Allah. Aku ni apa pun tak ada. Gitu Jangan kita kata, tengok orang tak semayang, apa punya bodoh punya orang tak semayang. Tengok aku ni rajin semayang, rajin baca Quran. Tak ingat syurga ke? Tak ingat dosa pahala ke? Tuan-tuan, kita tak diuji kat sana. Kita dipilih oleh Allah, bersyukurlah kita berada dalam keadaan begini. Orang beriman yang memahami takdir Allah, yang memahami Allah yang mengawal makhluk ini, bila tengok ada orang yang belum lagi melakukan ketaatan seperti mana diri dia, dia bukan memandang hina begitu. Ini banyak kali saya sebut dalam kuliah saya. Sebelum PKP, kalau saya tarbiyah anak-anak murid saya di surau, di masjid, di sekedar pasir gudang, saya selalu ulang perkara ni. Tuan-tuan, kalau tengok ada orang yang mungkin belum lagi mampu melakukan ketaatan seperti mana kita buat, jangan kita pandang hina pada mereka. Tuan-tuan kena faham, kita ni pemula kita adalah Allah. Semua makhluk ni Allah yang kawal, Allah yang jaga. Tuan-tuan tak? Tuan-tuan kena faham, orang-orang yang sedang buat maksiat di luar sana, mereka bukan sekadar mereka saja sedang diuji oleh Allah dengan maksiat itu. Kita juga sedang diuji oleh Allah apabila kita memandang maksiat tersebut. Kita juga sedang diuji oleh Allah atas maksiat yang orang tu buat. Maknanya bukan kita nampak orang ni kena uji lah, teruklah buat maksiat dan minarak. Kita yang memandang juga sedang diuji oleh Allah hati kita. Apakah kita sombong? Apakah kita rasa bangga dengan ketaatan kita? Apakah kita lupa ketaatan kita ni siapa yang memilih kita? Allah boleh tak buat kita dekat situ? Allah hantar kita dekat situ? Boleh. Tapi rahmat Allah mendahului diri kita sejak azali lagi. Allah pilih kita dalam hidayahnya, tuan-tuan. Sebab tu saya banyak kali ulang dalam kuliah saya. Bila kita tengok orang-orang yang belum melakukan kebaikan seperti mana kita buat, kita jangan pandang hina, itu sombong. Tak boleh. Apalah orang macam ni, tak reti kah perkara ni? Tuan-tuan, bukan tak reti. Kadang-kadang orang yang kita tengok ni, tuan-tuan, mereka ada rasa keinsafan dalam diri mereka, tapi mereka susah nak balik dengan Tuhan. Kita tak tahu masalah dia orang. Kita pandang, bukan pandang dengan hina, pandanglah dengan rahmat, kasih sayang, mendoakan mereka. Ini saya selalu sebut dalam kuliah saya, tuan-tuan ya. Mana kata kalau kita boleh Allah takdirkan kita ini sebagai hamba, bersyukur. Jangan Allah takdirkan kita dengan ketaatan, kita lupa kehambaan kita. Sombong pula kita. Saya sebut dengan tuan-tuan tadi, kita mesti melalui takdir Allah dengan jiwa kehambaan. Maksudnya apa? Apa yang Allah nak sebagai hamba melalui takdir dia. Bila Allah bagi taat, Allah nak apa? Kita syukur dan kita rasa kita ni lemah, tiada lagi upaya. Allah nak yang tu.
Bukan Allah bagi kita taat, Allah nak suruh kita sombong dengan ini ujian Allah atas kita. Sebab tu tuan-tuan, ketaatan juga ujian. Maksudnya ujian ketaatan ni kita rasa bangga dengan ketaatan ataupun kita rasa ya Allah ni pertolonganmu, ya Allah aku ni lemah. Ini Allah suka. Jangan dengan ketaatan kita rasa mulia daripada orang lain, pandang hina orang luar, jangan. Silap gaya ya Allah ambil balik benda tu. Sebab kita sombong Allah tarik tuan-tuan ya. Jadi saya sebut maknanya kalau tengok orang-orang yang belum melakukan kebaikan sebagai hamba macam mana? Pandang dengan doa dan kasih sayang. Doa. Tuan-tuan tengok orang tepi jalan tak pergi masjid, kita kata inilah bawa bala. Contoh tuan-tuan. Maksudnya kita kata boleh nak marah orang. Kita nak sebut perkara ni boleh mendatangkan bala daripada Allah oleh kerana maksiat orang boleh. Sebab tu kata Habib Ali Al-Jufri, tuan-tuan. Habib Ali Al-Jufri kata, kita nak marah maksiat ni boleh, tapi jangan marah pada pemilik maksiat. Maksudnya kita marah tentang diri maksiat tu, tapi orang yang sedang melakukan maksiat itu kita sayang. Mungkin orang ini masih ada peluang untuk dapat hidayah daripada Allah. Jangan kita benci maksiat sampai orang-orang yang buat maksiat tu kita marah seolah-olah orang ni ahli neraka dah bagi pandangan kita. Kita, kata Habib Ali Al-Jufri, kita marah maksiat tu, diri maksiat tu. Tapi orang yang buat maksiat tu, kita kena pandang dengan rahmat, kasih sayang. Kita kena tengok dia supaya kita boleh doakan dia. Mungkin suatu hari maknanya kita boleh tarik dia kepada Islam dan sebagainya, tuan-tuan. Jadi kalau datang kebencian dalam hati kita jadi sombong, tak boleh, tuan-tuan ya. Jadi saya sebut dengan tuan-tuan, doa, ya Allah, seperti mana kau tolong aku dengan hidayah, ya Allah, beri hidayah pada orang ni. Sebab kita tahu, dia juga makhluk Allah yang Allah mentadbir mereka. Dan kita juga adalah makhluk Tuhan yang sama-sama makhluk. Lebih kita sebab Allah pilih kita dengan rahmat dia. Yang macam tu, yang keadaan macam tu, Allah uji dengan keadilan Tuhan. Sebab tu tuan-tuan, maknanya, baik buruk ni kalau kita kira semuanya tidak terlepas daripada Allah. Cuma yang baik ni dengan rahmat Allah, yang dalam keadaan yang kurang baik tu dengan keadilan Allah. Dan tak apa, perkara ni tuan-tuan, kita akan belajar. Kita habiskan yang ni, saya akan masuk kepada bab bagaimana kita sebagai hamba pula ni melalui takdir-takdir Tuhan ni dengan memahami tentang etikot yang betul. Maknanya jangan sampai berserah diri, jangan sampai kita ni maknanya tidak ada usaha ikhtiar. Itu kita akan masuk bab yang lain. Saya akan cerahkan perkara ni sampai habislah tuan-tuan ni, sampai penghujung insya-Allah. Baik, jadi bila kita dapat takdir ketaatan ni, bersyukur dan kita ambil ketaatan yang sedang Allah beri kepada kita ni, bersyukur nampak daripada Allah dan ikhlaskan hati kita buat ketaatan ni dan raikan ketaatan ni dengan kita buat bersungguh-sungguh sebagai tanda syukur kita kepada Allah. Maksudnya Allah dah takdirkan kita boleh solat, solat yang paling baik. Ramai orang yang tak boleh solat Allah buat dekat luar sana. Kita ni Allah dah pilih dah, boleh berdiri atas tikar sejadah dah. Syukur dengan nikmat boleh sembah Allah ni. Allahu Akbar. Betul-betul sembah Allah. Syukur betul-betul dengan pemberian Allah. Jangan kita Allah pilih dah buat ketaatan, kita bersambil-sambil lewa dengan ketaatan. Allah pilih dah kita boleh zikir, kita zikir-zikir sambil main handphone dekat dalam masjid dan surau, tuan-tuan. Ni banyak perkara ni saya tengok. Orang tak bersyukur dengan pemberian Allah, tuan-tuan. Dalam keadaan dalam masjid, dalam rumah Allah, orang imam duk zikir ni masa belum PKP, kita sembahyang jemaah, tuan-tuan. Orang duk zikir, imam duk zikir, dia boleh buka Facebook lah, duk melayan benda-benda macam-macam. Saya tengok dalam sembahyang Jumaat, tuan-tuan. Sedih hati saya tengok. Maknanya, orang tengah khutbah Jumaat, dia boleh scroll Facebook dia. Bukan tengok benda-benda baik, tengok status-status orang. Ni khutbah Jumaat sedang dijalankan, tuan-tuan. Tapi nak buat macam mana, tuan-tuan? Kadang-kadang berlakunya perkara tersebut kerana tidak ada ilmu, tuan-tuan. Jadi kita tengok, nak pandang hina ke? Aku ni mulia ke tak? Ya Allah, beri hidayah kepada orang ni. Seperti mana kau beri petunjuk kepada aku. Tuan-tuan kena ada sifat tu, tuan-tuan. Sebab tu saya kata, kalau tuan-tuan tengok orang buat maksiat, sebenarnya bukan orang itu saja sedang diuji, kita sedang diuji juga hati kita. Sejauh mana hati kita ni benar, maksudnya kita punya pandangan ni benar ke tak benar. Kita nak pandang hina ke atau kita nak pandang dengan rahmat kasih sayang. Maknanya orang Islam, tuan-tuan orang Islam, kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman seseorang, hatta sehingga dia kasih orang lain seperti mana dia kasih diri sendiri. Tuan-tuan tengok orang lain dalam keadaan jauh dengan Tuhan. Tuan-tuan sayang diri tuan-tuan. Maknanya kita sendiri tak nak berlaku begitu. Begitu juga kita nak orang lain. Jangan jadi macam begitu. Kita tak nak diri kita dalam maksiat. Kita nak orang lain juga jangan ada dalam maksiat. Bukan kita benci orang. Itu tak ada sifat beriman. Tidak ada sifat tidak sempurna iman. Tuan-tuan kata Nabi tak sempurna iman. Sehingga kamu sayang orang lain macam kamu sayang diri kamu sendiri. Adah kalau kita benci orang lain, kita hina orang dan sebagainya. Yang tu tak sempurna iman lah tuan-tuan kita. Baik tuan-tuan, jadi hargai kebaikan yang sedang Allah beri. Baik. Takdir yang kedua ni kita dah sambung tuan-tuan ni pada malam ni. Takdir yang kedua, kadang-kadang kita diuji oleh Allah dengan dosa dan maksiat. Jatuh tuan-tuan nak. Baik tuan-tuan, tuan-tuan kena faham perkaranya begini.
Allah, tuan-tuan kena faham, Allah tidak sengaja menjatuhkan kita atas dosa dan maksiat, ataupun Allah sengaja meninggalkan kita leka dengan dosa, lalai dan sebagainya, tuan-tuan. Melainkan kejatuhan kita itu ada pengajaran yang Allah nak ajar kita. Itu tuan-tuan kena faham. Bukan gini, nak macam mana aku jatuh dosa maksiat, Allah takdirkan. Itu tak betul. Tuan-tuan. Sebab tu maknanya nak mengaji tauhid ni jangan baca kitab, baca seorang-seorang. Kita pun faham sendiri. Oh, maksiat ni rupanya Allah takdirkan. Oh, kalau gitu tak apalah aku buat maksiat. Tak boleh pegang begitu. I'tiqad kita kena jaga. Kefahaman kita tentang Allah kena jaga. Tuan-tuan tak? Kita kena faham Allah ni dia tentukan segala sesuatu, tak ada yang saja-saja Allah nak bagi. Maksudnya bila Allah takdirkan seseorang tu buat maksiat, saja Allah nak bagi dia suka-suka buat. Tak ada benda yang kita kena belajar daripada kejatuhan kita itu, tuan-tuan. Allah ni dia buat sesuatu ada pengajaran kebaikan untuk hamba-hamba ni. Itu kita kena faham. Allah ni tak buat sesuatu dengan sia-sia. Mana kita buat dosa maksiat, macam mana Allah takdirkan itu sia-sia. Maksudnya apa pengajaran yang kita boleh ambil? Tuan-tuan kena faham. Kalau kita terjatuh atas dosa dan maksiat, ada pengajaran yang Allah ajar kepada kita kenapa kita jatuh atas dosa. Dan kenapa Allah membiarkan kita lalai dengan dosa. Kita kena ambil pengajaran tu. Ya Allah, aku jatuh atas dosa. Di mana kelemahan aku, ya Allah. Kita belajar. Sebab Allah ni, tuan-tuan, dididik kita tau. Dibimbing kita. Sebenarnya Allah ni sentiasa tarbiyah kita. Tarbiyah kita untuk kita semakin dekat dengan dia. Dan maknanya kadang-kadang jatuh kita atas dosa tu, kena muhasabah kelemahan diri kita. Tuan-tuan kena pegang kod tu. Sebab tu dalam kita menghadapi takdir Tuhan ni, kita kena betul sifat kehambaan kita ni. Jangan tak betul sifat kehambaan jadi hamba syaitan. Maksudnya, mana hamba syaitan? Kalau buat dosa, macam mana Allah yang buat aku jatuh dosa? Itu ilham siapa tu? Itu ilham syaitan tu. Syaitan kata dalam akal kita, kau kan belajar tauhid. Dosa maksiat ni kan Allah takdirkan. So tak apalah. Itu siapa punya ilham tu? Sebab tu, tuan-tuan, bila kita belajar ni, tuan-tuan, kita kena faham ilmu, akal, pemikiran kita yang masuk dalam otak kita ni, kita kena tapih juga, tuan-tuan. Syaitan ni tu panggil talbis iblis. Talbis ni apa, tuan-tuan? Talbis ni tipu daya iblis. Ada kitab yang dikarang oleh ulama kita namanya Talbis Iblis, tipu daya syaitan. Kita nampak selapik macam betul. Takdir Tuhan betul, takdir Tuhan. Tapi dari segi sifat kehambaan kita, kita leka. Kita tak kisah dengan dosa. Betul ke tidak? Jadi iblis ni dia kata tak apalah Tuhan yang buat engkau itu tak apalah, maknanya biarlah. Jadi kita rasa macam betul sebab kita nampak ni kehendak Allah, maka kita pun berdiam diri macam tu. Syaitan telah tipu daya kita dengan kita memandang ni takdir Tuhan dan kita lupa kehambaan kita. Jadi betul ke tidak? Tak betul. Sebab tu, tuan-tuan, gini. Dalam kita menerima ilham dalam akal kita ni, ataupun dalam keadaan kita berfikir sesuatu dalam akal ataupun dalam hati ni, panggil khatirat. Khatirat lah. Khatirat ni bisik-bisikan, lintasan-lintasan. Kita kena tapih. Sebab dalam hati kita ni ada 4 perkara. Kena tapih ni, 4-4 ni. Maksudnya tak boleh kita dapat, betul ke ni? Kena tapih dulu. Tak boleh dapat, terima dan amalkan. Macam kita kata tadi lah, tuan-tuan. Ni kan semua kerja Allah. Tak apalah. Kita dapat ilham tu, betul ke tak betul tu? Datang daripada mana ilham tu? Tuan-tuan, ni mudah je sebenarnya gini, tuan-tuan, ya. Okey, ada masalah lain ke? Saya dah tengok ni. Okey, semua tuan-tuan. Tuan-tuan, apa nama tu? Okey, lain semua, tuan-tuan. Saya risau saya cakap dengan orang, tak sampai pula ilmu saya. Boleh respon tak, tuan-tuan? Maknanya suara saya jelas tak? Ada masalah lain ke? Oh, sangkut-sangkut. Allahu Akbar. Okey, Abang Aziz, tak ada sangkut-sangkut dah. Jelas sikit, Alhamdulillah. Okey. Sekarang dah okey dah sekarang? Okey. Kita boleh teruskan, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah bantu kita, pemudahkan. InsyaAllah nanti, tuan-tuan, saya memang ada buat standby rakaman audio lah. Pakai handphone saya satu lagi ni. Saya pakai ni, tuan-tuan. Jadi kalau mungkin tuan-tuan yang terputus-putus tadi tu, maknanya mungkin tuan-tuan boleh ikuti saya dalam saya punya grup Telegram dan grup WhatsApp saya. Saya akan postkan video live ni dan recording suara saya juga secara AMR.
Okey, Alhamdulillah. Baik. Tapi saya pun sebenarnya saya rasa mungkin masalah internet saya tadi, sebab saya tengok tadi ada lag sikit sekejap tadi. Saya tengok saya punya paparan ni berhenti sekejap. Saya kata lah masalah internet saya tuan-tuan ni. Baik tuan-tuan, alhamdulillah kita sambung balik lah. Kita sebut pasal apa tadi, cerita pasal maksiat tuan-tuan. Sebab saya rasa tuan-tuan benda yang saya nak sampai ni sangat penting untuk kita faham dengan baik tuan-tuan. Sebab tauhid ni itulah, kalau kita punya i'tiqad tu, panggil i'tiqad tu, kita punya pegangan tu, kalau kita pegang ni takdir Tuhan nak buat macam mana, pegangan tu yang nak kena belajar dalam tauhid ni. Betul tak kita pegang macam tu? Tuan-tuan Baik, jadi tuan-tuan, bila jatuh kepada dosa memang takdir Tuhan, tetapi Allah ni dia tak sengaja buat kita jatuh atas dosa ni, melainkan ada pengajaran yang kita kena belajar. Mungkin kita terjatuh di situ, mungkin kerana kita ni tidak bersungguh-sungguh nak bawa diri kita kepada Allah, kita jatuh. Ataupun kita jatuh, mungkin Allah nak ajar kita ni, manusia ni hebat macam mana pun, suatu hari kita ni lemah juga, buat dosa juga. Jangan rasa sombong diri sangat. Mungkin kita jatuh ni juga kadang-kadang mungkin kita sombong dengan orang. Tuan-tuan, kita bangga dengan ketaatan kita, akhirnya kita jatuh. Maksudnya Allah nak rendahkan tahap kesombongan kita, kamu ni. Walaupun kamu ni banyak buat taat, hari ni jatuh juga atas dosa maksiat. Maksudnya kadang-kadang ada pengajaran-pengajaran yang kita kena belajar. Baik tuan-tuan, yang pertama, bila kita jatuh atas dosa dengan takdir Tuhan, ya betul takdir Tuhan, tapi ambil pengajaran daripada kejatuhan kita tu. Ada benda yang sedang Allah ajar, kenapa kita jatuh atas dosa. Di mana kelemahan yang kita perlu baiki tuan-tuan. Sebab kadang-kadang jatuh atas dosa ni ada ilmu yang Allah nak ajar kita. Tuan-tuan, mungkin kurang harapan kita pada Allah. Mungkin kurang kebergantungan hati kita kepada Allah. Mungkin kita ni kuat bergantung kepada kekuatan diri kita sampai Allah tinggalkan kita jatuh atas dosa. Ya Allah, kenapa mata aku ni payah nak tinggalkan daripada melihat maksiat dan sebagainya kan. Jatuh tengok orang perempuan contohnya dan sebagainya kan. Kenapa aku ni masih begini ya Allah? Tanya diri, muhasabah diri. Sebab kita kena faham, Allah ni bukan saja-saja buat kita jatuh, tak. Ada benda yang kita sedang belajar daripada kejatuhan kita, tuan-tuan. Itu yang pertama. Bila tuan-tuan menghadapi takdir maksiat, tuan-tuan kena muhasabah kelemahan diri kita. Di mana kelemahan diri yang Allah nak ajar supaya kita baiki kelemahan diri kita. Di mana tempat kita jatuh ni, tuan-tuan. Pertama yang tu, jatuh atas dosa. Yang kedua, bila jatuh atas dosa dan maksiat, kita sebagai hamba kena hidupkan kehambaan kita dalam menghadapi takdir Tuhan ni. Cepat-cepat kena istighfar, taubat, kembali pada Allah cepat-cepat. Ni perkara yang nak kena ada. Jangan ni semua takdir Tuhan nak buat macam mana. Ni tak tahu orang yang, kalau mana bahasa saya ni orang tak cerdik, tak ada ilmu, tak cukup ilmu belajar. Ni tuan-tuan, ramai orang yang ahli hakikat ni, ahli tasawuf ni, yang kita katakan mengaji sampai tinggi-tinggi sangat, adalah kena jatuh kat sini, jatuh kat sini. Jatuh jadi zindik. Tuan-tuan kena faham. Zindik ni dua maksud. Kafir zindik ni dua. Pertama, kafir zindik yang mana sampai tahap mengaku Tuhan. Ni yang melihat ni Allah. Tu kafir zindik pertama. Zindik yang kedua, bila mana dia tidak lagi mewajibkan diri dia berjalan atas syariat. Itu pun zindik juga. Sehingga dia menghalalkan yang haram, dan meninggalkan yang wajib. Itu pun zindik juga. Zindik pertama mengaku Tuhan. Tuan-tuan tak? Dia kata diri dia Tuhan. Nak sembah Tuhan apa, aku Tuhan dah. Itu tahu. Yang kedua, tuan-tuan, jatuh zindik bila mana syariat tu wajib, dia kata tak wajib dah atas aku. Tuan-tuan kena faham gini. Kalau orang tak solat, kenapa tak solat? Allah, Ustaz, saya ni malas, Ustaz. Saya tak tahu iman saya ni, tuan. Iman saya lemah, Ustaz. Saya tahu solat ni wajib, Ustaz. Saya tahu dosa besar, tapi ya Allah, lemahnya saya, Ustaz. Saya nak buat ni tak larat. Kan? Kadang-kadang saya buat kerja, saya tinggal. Tapi hati rasa bersalah. Ataupun kenapa hang tak solat? Aku ni malas. Aku ni tak tahulah bila lah aku nak berubah. Dia tinggal solat, tuan-tuan. Orang macam ni tak jatuh kafir lagi. Dia tetap akan diseksa oleh Allah dalam neraka, dipukul dalam kubur dengan syuja'ul aqra' dan sebagainya. Ular datang membelit, semua akan dapat balasan seksa. Tapi akhir masuk syurga juga. Ada iman dalam hati. Tapi kalau ada orang kata, kenapa hang tak solat? Solat ni tak wajib dah atas aku. Sudahlah, tuan-tuan ya. Dia kata apa? Solat ni dia kata benda-benda wajib ni tak ada dah. Aku ni tak wajib dah. Dia menghalalkan yang apa, yang dia menghalalkan syariat itu atas diri dia sampai dia berlepas diri dengan syariat. Ni zindik yang kedua. Ni bahaya ni, tuan-tuan. Mengaji tauhid tinggi-tinggi sangat ni kadang-kadang tak betul gurunya yang menerangkan dan sebagainya, duk faham seorang-seorang, mari ilham syaitan, jatuh zindik dengan dua keadaan, tuan-tuan ya. Na'udzubillah min dzalik. Sebab tu, tuan-tuan, ilham ni ada 4 kena ambil. Ilham syaitan kita tengok. Ilham syaitan, ilham nafsu, ilham malaikat, ilham Allah ni. Ni 4 ilham ni.
Kita nak ambil ni ilham Allah, ilham malaikat. Ilham nafsu syaitan jangan ambil. Nak tahu ilham syaitan dengan nafsu ni mudah, tuan-tuan, senang je, tuan-tuan. Ilham nafsu dengan syaitan ni kita nak kenal mudah ni, tuan-tuan, gini. Apa sahaja pemikiran kita ni yang tak menambahkan rasa takut kita kepada Allah ataupun tak menambahkan duka cita kita dengan dosa dan maksiat, tak menambahkan rasa kita seronok melakukan ketaatan, apa sahaja ilham yang menyebabkan kita leka dengan dosa, itu semua adalah ilham nafsu dan syaitan. Itu mudah, tuan. Ginilah. Ilham nafsu dengan syaitan ni mudahnya bila ilham tu sampai, kita tak ada sifat kehambaan kita ataupun kita tak jadi takut dengan Tuhan ataupun tak ada rasa nak kembali kepada Allah. Itulah ilham syaitan dengan nafsu. Contoh, tuan-tuan, adalah datang satu iklan tentang minta derma, contohnya kan. Kan sekarang ni Facebook, tuan-tuan, banyak iklan. Tengok video je ada iklan. Iklan ustaz ni tahfiz ni lah, ustaz ni minta untuk sumbangan tahfiz ni kan. Macam-macam iklan lah, tuan-tuan. Iklan untuk memperjalankan Facebook ni dan sebagainya. Macam-macam iklan. Kita tengok, kita kata apa? Tak apa ni, orang ramai dah sedekah dah ni. Kan aku rasa ni tahfiz ni dah cukup dah ni. Tuan-tuan, ilham tu yang rasa dalam hati tu, syaitan nafsu ke ataupun Allah dengan malaikat tu. Dia ada 4. Syaitan nafsu ni bukan sama, tuan-tuan, sebenarnya. Allah dengan malaikat ni kedua-duanya bawa kepada kebaikan lah. Mudah ceritanya gitu, tuan-tuan. Cuma ada beza, memang ada beza. Nantilah saya akan terus sebut dengan tuan-tuan apa beza ilham Allah dengan ilham malaikat. Ada beza, tapi yang penting ilham Allah ni kepada kebaikan, kepada bertambah ketaatan. Syaitan dengan nafsu ni kepada meninggalkan ketaatan ataupun tidak merasa takut dengan Tuhan, dengan dosa dan sebagainya, tuan-tuan. Tadi tentang sedekah ni, nak kata ilham apa tu, tuan-tuan? Itu ilham nafsu sebenarnya. Sebab dengan kita rasa macam tu, kita tak sedekah pun. Tak jadi kita nak buat sedekah. Maka ilham tu, rasa hati kita tu, bukan sepatutnya kita layan. Sepatutnya, kalau orang yang sedekah pun biarlah. Kan? Maksudnya itu pahala mereka. Aku nak pahala, aku sedekah jugalah. Sepatutnya ilham tu yang kita nak ambil. Ni kadang-kadang, tak apa ni ramai orang sedekah ni kan. Oh, banyak lah tu. Dia punya masjid tu cukup lah tu. Orang kaya-kaya Malaysia ni ramai. Tak payah. Aku ni guna duit aku ni untuk aku punya kehidupan aku lah. Tak apa, orang ramai dah buat dah. Dia rasa tak apa dan dia ambil ilham tu dan dia buat, dia amal dalam kehidupan. Rupa-rupanya dia telah luput pahala sedekah di akhirat kelak. Tu kena tapi ilham ni, tuan-tuan. Macam kita kata takdir maksiat tadi kan. Datang ilham, tak apa ni kan takdir Allah kan. Bukan kehendak kita, kehendak Allah dah kan. Nak buat macam mana? Mana kehambaan ni, tuan-tuan. Itu ilham tu sebenarnya siapa bawa tu? Tetapi ini syaitan ni. Sepatutnya aku hamba kena rasa bersalah dengan dosa aku. Sepatutnya aku hamba kena muhasabah ni aku. Kenapa aku jatuh atas dosa maksiat? Sebagai orang beriman, sepatutnya tengok dosa ni macam nampak gunung jatuh atas kepala. Tapi kalau tengok dosa macam lalat lalu je, ini bukan orang beriman punya sifat ni. Ini adalah sifat-sifat orang munafik. Orang munafik buat dosa tak kisah. Tak apalah kan, tak kisahlah, buat tak rasa takut dengan Allah. Duk rasa tak apa ni ilham siapa ni. Tapi tuan-tuan ya, sebab tu maknanya mari lintasan hati ni 4 perkara ni kena tapih. Ini Allah punya ke syaitan punya ni, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, ilham ni maknanya kena tapih dan nak tahu cara, nak tahu ilham ni macam mana, baik tak baik, tengok natijah hasilnya. Kalau natijahnya kita tinggalkan ketaatan, kita tak buat ketaatan, maka itu syaitan nafsu. Kalau natijahnya kita tak takut buat dosa, kita tak kisah dengan dosa, itu syaitan dengan nafsu. Tengok hujung natijah. Kalau aku buat ni, ada pahala tak? Ada pahala, itu malaikat dengan Allah. Maksudnya, ilham Allah dengan ilham malaikat ni, bila sampai ilham tu kepada kita, ada kebaikan yang sedang kita lakukan. Ada hubungan dengan Allah yang sedang kita buat. Ada hubungan, ada bertambah pahala, ada bertambah kasih sayang Allah. Itulah ilham malaikat dengan ilham Allah. Dia ilham malaikat ni, tuan-tuan, maksudnya malaikat ni dia akan ilhamkan kita untuk buat baik, banyak buat baik ketaatan. Dan malaikat ni, tuan-tuan, dia akan ilhamkan kepada kita. Pertama, dia akan suruh kita banyak buat baik, buat perkara ni. Tengok sedekah, kita nak sedekah. Itu ilham malaikat-malaikat muqarrabin yang dekat dengan kita. Tengok slipper dekat surau masjid jauh-jauh, ambil rapatkan. Tengok ada orang miskin tepi jalan, tuan-tuan. Sebab tu orang miskin ni, tuan-tuan, kita bukan tengok orang miskin ni sekadar mereka sedang diuji oleh Allah dengan kemiskinan mereka. Kita juga sedang diuji oleh Allah bagaimana kita melihat kemiskinan yang ada pada orang tu. Kita tengok orang miskin, kadang-kadang kita kata ke anak kita, anak kan, kita kata Muhammad tengok orang tu Allah uji dengan kemiskinan. Kita lupa, kita juga sedang diuji oleh Allah bagaimana kita melihat orang miskin tadi. Adakah kita tengok kita nak sedekah ke orang ni? Sebab tu tuan, kita ni kadang-kadang jangan tengok hanya orang saja sedang diuji. Kita juga sebenarnya sedang diuji oleh Allah bila melihat ujian orang itu, tuan-tuan. Apakah kita rasa nak bantu? Kita kadang-kadang rasa orang sedang diuji. Kita pun sedang diuji melihat ujian tu sebenarnya. Tengok dosa maksiat tadi kan?
Kita tengok orang yang sedang buat maksiat tu saja sedang diuji. Kita juga sedang diuji hati kita boleh melihat dosa dan maksiat. Kan? Orang yang dalam kemiskinan, tuan-tuan tak? Kita kata orang ni sedang diuji susah payah dan sebagainya. Kita juga sedang diuji oleh Allah bagaimana kita nak share kesenangan kita ataupun apa yang ada pada kita, kodrat kita untuk kita tolong orang miskin dan sebagainya. Esok Allah tanya tak? Allah tanya, tuan-tuan. Esok Allah kata kat akhirat, aku hantar kamu tengok ada orang yang susah, kenapa kamu tak tolong? Sedangkan itu hamba-Ku, tuan-tuan. Allah berada pada orang yang susah dan sebagainya. Bila kita tolong orang yang susah, maksudnya kita sedang bersama dengan Allah. Tu ada hadisnya, tuan-tuan. Hadis kursi, tuan-tuan. Gitu, nah. Jadi, tuan-tuan, ilham ni maksudnya begitu keadaannya. Tuan-tuan, ya. Balik, tuan-tuan, bila maknanya kita jatuh atas dosa dan maksiat, maka, tuan-tuan, muhasabah diri yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan, maknanya bila kita jatuh atas dosa dan maksiat, kita mesti cepat-cepat istighfar, balik kepada Allah dan bertaubat dan berazam, ya Allah, sebagai hamba aku tak nak lawan lagi engkau untuk pada kali-kali yang seterusnya. Ini ilham yang betul. Tuan-tuan, ya Allah, aku tahu kelemahan aku, ya Allah, di mana kelemahan aku, mungkin kurang zikir aku, mungkin kurang aku berdoa kepadamu, ya Allah, mungkin ada mana mengenai aku akan baiki, ya Allah. Ya Allah, ampunkan kelalaian aku pada saat ini, ya Allah. Kan? Macam tengok COVID pada hari ni. Tuan-tuan, mari COVID ni, tuan-tuan, kalau kita kata COVID ni mari sekadar mari gitu sahaja, kita tak ambil pengajaran, maka tak ada kita nak insafi diri, kita nak bertaubat kembali kepada Allah, tak ada lah. Tapi kalau kita tengok COVID ni ada satu pengajaran ataupun Allah ni tidak sengaja datangkan COVID dengan saja-saja, ada benda yang Allah nak ajar pada kesalahan hamba, kita akan ambil pengajaran tersebut. Khasnya kita tengok dosa maksiat kita ni sehingga datang teguran daripada Allah, kita akan cepat-cepat kembali kepada Allah, tuan-tuan ni. Jadi saya habiskanlah pada malam ni, tuan-tuan ya. Dan yang ketiga, bila datang perkara-perkara nikmat. Ni ada 4 perkara lah. Perkara yang ketiga, kita 4 perkara, tuan-tuan ya. Bila Allah beri kita nikmat. Nikmat ni apa? Nikmat rezeki, tuan-tuan. Nikmat kelapangan masa, tuan-tuan nak. Nikmat apa lagi? Nikmat makan kenyang, sedap dan sebagainya. Maka tuan-tuan, bila Allah beri kita nikmat, nikmat ni banyak, tuan-tuan ya. Nikmat bersama dengan isteri, nikmat ada anak, nikmat anak berjaya, nikmat lah nikmat, tuan-tuan ya. Nikmat ada kereta, nikmat keluar rumah, pergi ke pasar raya, sampai pasar raya semua urusan dipermudahkan oleh Allah, boleh beli barang, balik dalam keadaan semua apa yang nak beli dapat beli belaka dan sebagainya, tuan-tuan tak? Nikmat berjaya dalam perniagaan, buka perniagaan berjaya, dapat keuntungan. Bila dapat nikmat, kita sebagai hamba macam mana? Syukur dengan Tuhan. Jangan rasa sombong, nikmat ni adalah daripada kepandaian kita, usaha ikhtiar kita, tuan-tuan tak? Jadi bila dapat nikmat, sama juga, ya Allah, engkau lah yang bantu aku dalam urusan nikmat ni, ya Allah. Dan bila kita dapat nikmat, pertama syukur, sama dengan ketaatan tadi, tuan-tuan, jangan sombong diri dan sebagainya. Dapat nikmat ni, bersyukur kepada Allah dan nampak Allah lah yang permudahkan. Sebab tu saya nak bukan, tuan-tuan, kita ni, tuan-tuan, hebat bukan kerana diri kita hebat. Kita berjaya bukan kerana kita ni maksudnya hebat sangat sampai berjaya, tak. Kita ni hebat kerana kita ni dipermudahkan oleh Allah, sebab tu kita boleh berjaya. Maknanya berjayanya kita kerana ada Allah di balik kita. Maksudnya kalau Allah tak izin, tuan-tuan, apa yang kita rancang takkan jadi. Mesti yakin begitu. Maksudnya apa yang sedang berlaku dalam kehidupan kita ni, Allah lah yang segala, yang hakikatnya yang menjadikan semua itu berjalan dengan lancar. Kalau tuan-tuan pergi pasar raya, naik kereta, tuan-tuan, kereta tuan-tuan sampai kat pasar raya elok je, boleh parking, ni semua nikmat Allah. Jangan, maksudnya bukan benda tu berlaku itu secara kebetulan ke apa semua, ataupun kerana kita ni hebat iman ke, dan bukan. Allah yang mengaturnya. Sampai pasar raya mudah, kan nak beli barang semua cukup, barang semua ada. Dan apa yang kita senarai itu cukup boleh beli kan. Kadang-kadang ada orang ni balik rumah, Allah ni lupa nak beli. Tuan-tuan, ni lupa nak beli. Tak apa. Kalau lupa pun kita kena pandang juga ada hikmahnya. Kenapa benda ni kita tak beli? Mungkin ada kebaikan. Mungkin kalau kita beli benda tu dah expired ke, benda tu ada racun kan. Kita sentiasa bersangka baik dengan Allah. Tapi bila kita beli ni semua cukup, alhamdulillah. Nombor satu, kita kena faham pengaturan hidup kita ni, maknanya kejayaan kita ni ada Allah yang menjadikan kita berjaya. Bukan kita berjaya dengan kerana hebat kita tak, tapi kerana Allah memudahkan urusan kita. Kerana itu kita dapat kejayaan dan sebagainya, kerana ada Allah di belakang kita yang menguruskan segala-galanya. Bila kita dapat nikmat, tuan-tuan, kena ada syukur kepada Allah. Satu. Yang kedua, tuan-tuan, nikmat ni bila dapat syukur kepada Allah, mesti dijadikan nikmat ni balik pada Allah. Maksudnya kalau kita dapat nikmat rezeki, nikmat berjaya dalam perniagaan, kena ada sumbangan rezeki itu balik bersyukur kepada Allah. Maksudnya janganlah kita ni dah ambil rezeki daripada Allah, Allah bagi kita melimpah-limpah, tak ada pun kita balik kepada Allah nikmat-nikmat rezeki ni bersyukur kepada Allah. Tak ada. Semua untuk dunia, boleh rumah besar, kereta besar, ni Allah murka, tuan-tuan. Kamu ni hari tu miskin, aku bagi kaya. Dah kaya pun kamu tak nak tengok aku. Mana terima kasih kita kepada Allah. Jadi tuan-tuan, bila dapat nikmat, kena pandang nikmat ni jadi dapat pada kita ni kerana Allah di balik kita yang memudahkan segala-galanya. Tanpa Allah tak akan berjaya sampai kepada kemuncak ni. Dapat gaji 20,000, 30,000. Ataupun kita dapat
Perniagaan yang menguntungkan. Siapa orang yang pegang hati-hati manusia ni? Siapa yang bawa hati-hati manusia minat kepada projek kita, minat kepada ketah kerja kita? Siapa yang buka hati-hati manusia ni, tuan-tuan? Kalau bukan Allah yang mengaturkan rezeki tu untuk kita. Tapi kita ni dah dapat macam-macam pemberian daripada Allah, kita gunakan nikmat tu untuk kita semakin leka dengan dunia ni. Allah tak suka. Jadi maknanya, tuan-tuan, ingat, kita ni hamba, setiap perbuatan kita akan disoal balik oleh Allah di akhirat kelak. Jangan leka sangat. Ingat Tuhan banyak-banyak, tuan-tuan, ya. Maksudnya kalau ada nikmat pun, nikmat ni, ya Allah, kalau aku dapat nikmat banyak ni, aku nak bawa balik pada agama-Mu, ya Allah. Untuk bawa balik nikmat rezeki ni, bersyukur kepada-Mu, ya Allah. Gunakan nikmat ni sebagai untuk semakin aku meraih keredaan-Mu, ya Allah. Tuan-tuan, yang terakhir untuk malam ni, tuan-tuan, bila kita sedang diuji oleh Allah. Jadi kita ni, tuan-tuan, dalam kehidupan kita ni 4 perkara ni, sama dalam taat, dalam maksiat, ataupun dalam nikmat, dalam keseronokan, dan yang keempat dalam ujian bala. Tuan-tuan, ya. Baik. Bila kita melalui ujian bala, hidupkan kehambaan kita macam mana, tuan-tuan, ya? Hidupkan kehambaan kita, kita mesti terima. Yang pertama, tuan-tuan, bila dapat ujian bala susah payah ni, kena tengok ujian bala ni juga dalam kehendak Allah. Maksudnya, tak akan berlaku susah payah dalam hidup ni, melainkan memang itulah yang Allah sedang kehendak dalam kehidupan kita. Tuan-tuan, tuan-tuan kena pegang yang tu dulu. Maksudnya biar nampak daripada Allah dulu. Jangan bila orang langgar kereta, pang, Allah. Minta maaf sebut bahasanya kan. Celaka mana pergi langgar kereta aku. Jangan tu nombor 1, jangan. Nombor 1, Allah uji aku. Pang belakang, astagfirullah, la haula. Nampak Allah dulu, nampak Allah dulu, tuan-tuan. Jangan nampak kereta belakang tu. Jangan nampak orang dulu, biar nampak Allah dulu. Tuan-tuan tengok ayat Quran, ya. Kata Allah dalam Al-Quran, "Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana." Ni ayat Quran ni. Kata Allah kepada Nabi Muhammad, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "lan yusibana." Tidak akan menerima sesuatu musibah atas diri kita ni selama-lamanya, tuan-tuan, ya. Lan ni bukan lam, tuan-tuan. Bukan la, lan. Lan ni Allah nafikan sampai bila-bila, abadan, sampai hari kiamat. Lan ni penafian Allah sampai kiamat. Maksudnya, tidak akan sama sekali pernah berlaku segala ujian musibah kepada diri kita illa, melainkan ma kataballahu lana, melainkan apa yang telah ditulis oleh Allah sejak azali. Ya? Batu mari ujian ni, jangan nampak makhluk dulu, Allah dulu, Allah dulu. Nombor 1, biar nampak ujian ni Allah yang sedang uji aku. Bukan kita minta, tuan-tuan, tapi maksudnya kita ni bersedia. Saya sebut dengan tuan-tuan, takdir Allah ni dah ada dah. Kita tak boleh lari dah. Kita sebagai hamba kena bersedia melalui perkara ni. Kalau datang taat tadi, sebagai hamba macam mana? Syukur, merendah diri, buat dengan baik dan sebagainya. Jatuh maksiat macam mana? Benda ni dah ada dah. Semua ada hikmah, ada kebaikannya, ada pengajarannya. Semuanya kita kena sangka baik dengan Allah. Cuma kita ni bagaimana untuk menghidupkan kehambaan kita dalam menghadapi takdir-takdir Allah. Jangan kita kata, oh kalau aku buat begini tak jadi macam ni. Yang tu yang kata Nabi SAW, jangan sebut perkataan kalau, kata Nabi SAW. Nabi kata bila takdir berlaku dalam kehidupan kamu, jangan sebut kalau. Nabi kata kalau ini pembuka pintu syaitan, kata Nabi. Ada dalam hadis Nabi, tuan-tuan. Kita kadang-kadang seolah-olah kita kata, kalaulah aku tak buat begini, tak accident macam ni. Seolah-olah macam kita ni boleh mengubah takdir Tuhan. Tak boleh sebut kalau ni. Bila sudah berlaku, dah ada dah benda tu, yang itulah ketetapan Allah. Belum berlaku tak apa. Kena buat perancangan, tuan-tuan. Kena buat persediaan dan sebagainya. Kena ada usaha ikhtiar lah. Bawa kereta elok, tuan-tuan. Duk jaga-jaga ni, entah macam mana tiba-tiba motor ni, apa kata, beratnya tak makan ke. Tuan-tuan, kadang-kadang orang langgar kita ni, bukan dia nak langgar kita, tuan-tuan. Dia sendiri pun tak nak buat susah payah pada orang lain. Dia sendiri pun tak nak memudaratkan diri dia, jatuh motor langgar kita, patah tangan. Siapa nak bawa diri kepada mudarat? Dia sendiri pun tak tahu. Dia start motor daripada rumah, rupanya atas jalan raya sekarang dia akan langgar kereta kita. Dia pun tak tahu, kita pun tak tahu. Dua-dua tak tahu, tuan-tuan. Tetapi di sinilah kita kena kenal, kita ada Tuhan yang maha mengetahui segala-galanya. Kita kena kenal, kita ada Tuhan yang sedang mentadbir alam ni. Maksudnya, kita ni lemah. Kita tak tahu. Kita nak berlaku apa-apa, tak tahu. Dan orang yang bawa motor ke, orang bawa kereta nak langgar kita, dia pun tak tahu. Tapi bila berlaku sesuatu perkara, kita tahu ada penguasa alam ini sedang mentadbir alam ni. Dan tuan-tuan, kita kena faham, semua yang Allah takbir dengan kebijaksanaannya, dengan hikmahnya yang maha luas, yang kita sebagai hamba kadang-kadang kita tak tahu. Tapi kita kena sentiasa sangka baik dengan Allah, tuan-tuan, ya. Semua itu kerana kasih sayang Allah kepada kehidupan kita. Jadi tuan-tuan, bila berlaku nombor 1, nampak Allah dulu. Tuan-tuan, berlaku apa-apa anak minta maaf, kita bukan nak minta, kan? Kalau berlaku takdirnya anak accident ke, anak jatuh ke, la haula wala dulu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dulu, tuan-tuan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nombor 1, maksudnya yakin kehendak Allah, nombor 1. Yang kedua, tuan-tuan,
Bila kita dah nampak Allah ni, kita sebagai hamba macam mana? Nak lari tak boleh. Memang dia pasti berlaku. Ni kalau dapat ujian musibah tuan-tuan ya. Sabar dan redha. Nombor 2. Sabar dan redha kepada Allah. Ya Allah, aku sebagai hamba-Mu, aku tahu apa yang kau buat ni terbaik untuk diri aku. Maka sabar kena ada. Sabar ni Allah angkat martabat kita tuan-tuan, dan redha atas kehendak Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan. Itu yang kedua. Kedua yang ketiga, dalam keadaan kita menghadapi ujian dan musibah tuan-tuan, kita kena insafi diri, taubat kepada Allah. Mungkin ni kerana dosa-dosa kita. Itu 3 perkara kena ada. Jadi maknanya takdir Allah lah tuan-tuan. Jadi bila mari ujian musibah, maknanya nampak Allah dulu nombor 1, tidak akan berlaku melainkan semua dalam ketetapan Allah. Nombor 2, kita sebagai hamba walaupun mengeluh macam mana pun, kereta baru beli tuan-tuan, baru keluar kereta, tuan-tuan, baru keluar petang tadi, tengah hari tadi, balik rumah bam langgar orang. Allah Akbar, berat hujan. Na'udzubillah min dzalik tuan-tuan. Tapi kalau diuji oleh Allah, sabar dan redha atas kehendak Allah. Yang ketiga, insafi diri. Maksudnya datang ujian musibah ni, dosa aku celah mana. Mungkin kita buat kereta bangga, kereta baru tuan-tuan. Duk bangga orang, pang Allah bangga. Mungkin gitu, kadang-kadang kita tak sedar. Allah nak melunturkan keegoan dan kesombongan kita sebagai manusia. Kadang-kadang Allah beri ujian musibah. Tuan-tuan, ujian musibah ni kadang-kadang Allah datangkan untuk melunturkan kesombongan manusia. Sebab tu datang ujian musibah. Main dah datang COVID tuan-tuan. Ramai yang sombong, lawan Allah. Mari ujian musibah sebab Allah nak melunturkan kesombongannya adalah hati manusia yang tak nak ingat Allah, tak nak balik pada Allah, sombong makan rezeki Allah. Kan tuan-tuan, guna nikmat Allah, tak nak balik pada Allah. Allah turun ujian musibah untuk membawa balik manusia kembali kepada Allah dan untuk melunturkan keegoan dan kesombongan mereka tuan-tuan ya. Baik, sekadar itulah tuan-tuan perkongsian kita pada malam ini. Jadi habislah tuan-tuan kita memahami takdir Tuhan ini ada 4 perkara yang kita mesti kena lalui. Maksudnya bila kita ni Allah cipta sebagai hamba di muka bumi ni tuan-tuan, kita memang kena perlu bersedia untuk menghadapi 4 perkara ni setiap hari sampailah hari kiamat, sampailah kepada hujung kematian kita. Memang inilah 4 ni akan berlangsung dalam kehidupan kita. Laluilah 4 perkara ni dengan jiwa kehambaan kita, yang mana 4 perkara ni datang kepada kita bukan kita semakin berputus asa, tak. 4 perkara ni datang kepada kita semakin tinggi kehambahan kita, semakin dekat kita kepada Allah. Sebab tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan sentiasa ada sangka baik dengan Allah, sentiasa ada sifat-sifat kehambaan kepada Allah, tak ada sesuatu pun sebenarnya yang berlaku di atas alam ini yang menjadikan kita ni sebenarnya tuan-tuan, menjadikan kita rugi, tak ada. Bila orang ni faham perkara ni betul-betul tuan-tuan, dia akan jadi seluruh kehidupan dia semuanya, walaupun baik, walaupun buruk dan sebagainya, akan sentiasa menambahkan kedekatan diri dia kepada Allah. Maknanya setiap takdir yang Allah tentukan sebenarnya tak ada sesuatu pun yang membinasakan diri dia, tak. Orang beriman melihat semua takdir, apa saja jenis takdir, dia semakin dekat dengan Tuhan, semakin dia membaiki kelemahan dia semakin menginsafi diri dia. Jadi tuan-tuan, tak ada yang sia-sia takdir Allah dalam kehidupan kita. Hakikatnya semua baik belaka. Jatuh atas dosa pun baik sebenarnya untuk menginsafi diri kita. Jatuh atas ujian musibah pun baik sebenarnya tuan-tuan. Tak ada benda yang tak baik yang Allah takdir dalam kehidupan kita. Sebab tu kalau tuan-tuan ingat balik apa yang pernah saya sebut pada tuan-tuan yang lepas-lepas, saya kata tuan-tuan, cuba belajar hati kita memandang takdir Tuhan ni, memandang dengan kasih sayang dia kepada kita. Tengok semua takdir Allah ni, pandanglah itu semua kasih sayang Allah kepada kita sebagai hamba-Nya tuan-tuan. Kalau Allah bagi nikmat, itu kasih sayang dia untuk kita bersyukur dengan dia, untuk dia memberikan kita merasai nikmat kebaikan, nikmat diri dia. Maksudnya nikmat zat Allah tu bagi pada kita tuan-tuan. Kalau Allah uji musibah, itu juga satu nikmat daripada Allah. Allah nak bagi kita keimanan yang kuat, Allah nak tambah martabat kita di akhirat kelak. Hakikatnya semua yang sedang berlaku pada kita ni semua kerana kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi persoalannya tuan-tuan, bagaimana kita ni pula hamba, maknanya bagaimana kita ni hamba menghadapi kehendak Allah. Itu saja persoalannya tuan-tuan ya. Baik tuan-tuan, mudah-mudahan Allah berikan tuan-tuan kefahaman yang lebih luas tentang apa yang kita bicara pada malam ni tuan-tuan. Maksudnya tuan-tuan boleh relatekan apa yang saya sebut dalam kuliah ni, walaupun saya sebut tu mungkinlah tak seluruh kehidupan tuan-tuan, tapi apa yang tuan-tuan dapat ni, intipatinya tuan-tuan dapat kembangkan. Maksudnya Allah luaskan lagi kefahaman tuan-tuan dalam seluruh kehidupan tuan-tuan. Semakin belajarlah tuan-tuan untuk menjadi hamba yang maksudnya setiap apa yang kita lalui ni semakin menambahkan pahala, meninggikan darjat kita di akhirat kelak, insya-Allah tuan-tuan ya. Pada hakikatnya tak ada yang tak baik pada Allah. Yang buruk tu kita, bukan Allah tuan-tuan. Allah ni cukup Maha Penyayang, Maha baik kepada kita. Cuma kita ni kadang-kadang ikut nafsu marah Tuhan, tak redha dengan Allah, tu kita. Tapi hakikatnya Allah nak yang baik pada kita. Allah sentiasa nakkan kebaikan kepada kita.
Kalau macam tuan-tuan marah anak tuan-tuan main pisau, anak tuan-tuan nak main pisau, dia suka main pisau, tapi kita tahu pisau tu bahaya untuk diri dia, kita ambil, anak ni akan menangis, kenapa tak bagi, aku nak main, benda ni aku suka. Aku tengok dalam anak kita, aku tengok dalam cerita kartun, tengok ada main pedang, aku nak main benda ni. Anak kita tak tahu pisau ni bahaya, kena tangan dia akan berdarah, masuk hospital, kena perut dia akan luka, dia tak tahu sebab dia budak-budak. Tuan-tuan, kadang-kadang kita ni maknanya kadang-kadang belum matang iman kita, banyak bersangka buruk dengan Allah. Tapi pada hakikatnya Allah ni tidak pernah menjadikan sesuatu dengan sia-sia, melainkan tarbiyah dia, melainkan dia mengangkat martabat kita, melainkan semua benda yang Allah sedang takdirkan kepada kita ni semua kerana kebijaksanaan dan kasih sayangnya kepada kita sebagai hamba, tuan-tuan ya. Jadi sekali yang baik semua datang daripada Allah. Saya mohon maaf kekurangan tuan-tuan, dan saya panjangkan kuliah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah.